Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu ini adalah ruang dan juga waktunya platform untuk kami membawakan perkembangan diskusi berkaitan dengan pembangunan di peringkat serantau. Dan bercakap tentang perkembangan di peringkat serantau, kau boleh saya nak lencongkan perhatian kepada apa yang diberitakan khususnya daripada rakan-rakan di China pada minggu lepas, khususnya berkaitan dengan 3 angkasawan China yang menjadi penghuni kumpulan pertama modul teras stesen angkasa Tianhe selepas kapal angkasa Shenzhou 12 yang dinaiki mereka berjaya bercantum secara berautonomi dengan model itu pada Khamis, iaitu pada 17 Jun 2021, dan kalau diikutkan rancangan dan juga jadualnya, stesen angkasa China akan siap dibina beroperasi sepenuhnya pada tahun 2022. Jadi untuk pada malam ini dalam program Agenda Awani Asia, sudah tentu kita ingin melihat kepada secara besar ataupun perbincangan besarnya berkaitan dengan perkembangan industri sains angkasa lepas di peringkat serantau, dan juga kita melihat kepada signifikan dan juga kepentingannya dan juga apa hala tuju peluang kerjasama yang boleh dirintis di peringkat antarabangsa bila mana kita bercakap tentang pembangunan industri sains angkasa lepas. Jadi untuk waktu ini saya bersama dengan rakan yang cukup setia dalam Agenda Awani Asia. Sudah tentu Zhang Hong. Zhang Hong adalah rakan wartawan daripada Radio Antarabangsa China CRI. Zhang Hong ni banyaklah berkongsi idea dan juga berkongsi apa yang berlaku khususnya di China bersama di platform Agenda Awani Asia ini. Dan untuk waktu ini saya ingin berjemput Encik Helmi Sanusi. Encik Helmi adalah pensyarah kanan dari Jabatan Kejuruteraan Elektronik Sistem Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UKM. Dan Encik Helmi juga adalah fellow bersekutu dari Pusat Sains Angkasa Institut Perubahan Iklim UKM. Kalau diikutkan Haji Helmi ini sangat pengalamannya cukup luas lah kalau kita bercakap tentang sains angkasa ini, kerana beliau terlibat kalau diikutkan dari permulaan pembinaan satelit Tiongsak di bawah Baksa. Baksa ni adalah bahagian kajian sains angkasa dan beliau juga terlibat dalam pembinaan satelit yang masih dalam perancangan pada waktu ini. Jadi Haji Hilmi, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dulu pada waktu ini. Zhang Hong, kalau boleh kongsikan kepada kami berkaitan dengan di awal tadi saya berkongsi tentang laporan berita berkaitan dengan 3 angkasawan Cina telah pun berlepas dan selamat sampai di kapal angkasa Shenzhou 12. Mungkin pada waktu ini boleh kongsikan, mungkin tak ramai yang tahu apa misi eksplorasi stesen angkasa yang dilakukan oleh 3 angkasawan ini, dan mungkin ada cerita-cerita yang boleh dikongsikan oleh Zhang Hong, kerana saya diberitahu juga kalau anda berkesempatan untuk membaca beberapa artikel yang ditulis oleh wartawan-wartawan meja berita bahasa Melayu CRI Malay atau Radio Antarabangsa Cina. Mereka turut berkongsi bagaimana angkasawan Cina menikmati lebih pada 120 jenis makanan dalam misi eksplorasi pada waktu ini. Mungkin boleh dikongsikan cerita mengenai itu, Zhang Hong. Okay, terima kasih. Sebenarnya kalau mereka yang sudah sampai ke sana sejak 17 Jun lalu, dan misi mereka sepanjang 3 bulan di sana, dan misi utama mereka untuk meneruskan pembinaan stesen angkasa lepas China. Dan kalau sekarang sebenarnya kalau yang berada di sana ada satu modul teras iaitu Tianhe 1, dan tambah lagi satu kapal pengangkutan iaitu Tianzhou yang dulu sudah dilancarkan dan bercantum dengan Tianhe dulu. Dan kali ini kapal angkasa lepas Shenzhou 12 membawa 3 angkasawan datang ke sana. Dan selepas itu mereka akan terus membina stesen angkasa lepas China punya. Dan seterusnya ada 2 lagi modul itu makmal akan dilancarkan lagi untuk terus bercantum dengan Tianhe 1, dan ini baru menjadi satu stesen angkasa lepas China punya. Dan oleh itu boleh dikatakan misi paling penting bagi mereka merupakan pembinaan stesen angkasa lepas China punya. Dan dalam seminggu yang lalu kita selalu boleh dikatakan semua orang China atau dunia memberi tumpuan kepada keadaan mereka dalam Tianhe 1. Kita pun boleh tengok melalui secara langsung tengok keadaan mereka di sana. Dan sebenarnya kita semuanya sudah tahu kalau misi yang pertama setelah mereka masuk ke Tianhe 1 merupakan
membuka bungkusan yang sudah dihantarkan oleh Tianzhou. Dan kita tahu kalau justru pada 16 Jun lalu, ini merupakan satu pesta membeli belah e-dagang di China punya. Jadi bagi kebanyakan orang, waktu yang paling menggembirakan ialah membuka bungkusan. Jadi bagi mereka, 3 angkasawan di dalam angkasa lepas, mereka juga berpeluang untuk menikmati kegembiraan yang bersama dengan kebanyakan orang di China punya pada masa ini. Mereka ada juga ratusan bungkusan untuk dibuka untuk mengeluarkan berbagai barangan-barangan yang diperlukan mereka. Dan selepas itu pada 12 Jun, iaitu hari pertama, mereka di sana di stesen angkasa lepas China, mereka ada misi yang pertama ialah memasang Wi-Fi. Dan kerana kalau setelah ada Wi-Fi, barulah mungkin itu dia boleh macam seperti kita di atas bumi boleh melalui laman web, juga boleh melalui macam media sosial dan juga berkomunikasi dengan pangkalan di bumi. Dan ini juga menjayakan iaitu satu komunikasi melalui video antar Presiden Xi dengan 3 angkasawan dalam Tianhe 1 pada minggu lalu menggunakan 3 satelit. Dan kita melalui siaran langsung boleh tengok video ini cukup lancar. Dan kalau dialog antara kedua-dua pihak pun tidak ada gangguan. Ini saya rasa merupakan satu kejayaan cukup besar. Macam kita sekarang, sama dengan macam kita sekarang cakap melalui Skype saja. Dan kalau bagi berbagai cerita yang amat menarik seperti dulu, Fauzi sudah menceritakan, iaitu kali ini mereka membawa atau barang yang sudah dihantar ke sana termasuk hidangan, lebih 120 jenis hidangan. Dan bahkan setiap angkasawan mereka ada hidangan yang khas berdasarkan kampung halaman mereka dan apa makanan yang disukai mereka. Dan saya rasa ini memang sudah amat baik branding kalau angkasawan pertama China Yang Liwei ketika beliau memasuki ke angkasa lepas. Dan pada masa yang sama kita pun boleh lihat mereka sambil makan apple, sambil bekerja dalam stesen angkasa lepas tersebut. Dan ini semuanya sebenarnya amat boleh dikatakan merupakan satu kejayaan yang cukup cemerlang dan luar biasa. Dan baru ini sebenarnya ada satu hantaran dalam media sosial China menarik tumpuan ramai, iaitu pada tahun 2009. Saya rasa saya masih ingat pada masa itu, kalau angkasawan dari Malaysia sudah masuk ke stesen antarabangsa punya, stesen angkasa lepas antarabangsa punya. Dan pada masa itu ada seorang netizen mengeluarkan persoalan di media sosial China punya, iaitu bilakah itu angkasawan China boleh masuk ke stesen angkasa lepas antarabangsa. Dan ada orang jawab katakan, ini tidak menjadi masalah kerana ini bukankah platform kerjasama antarabangsa. Dan ada satu jawapan juga katakan, lebih baik kita boleh memasuki stesen angkasa lepas punya China punya sendiri punya. Dan pada 17 Jun lalu ketika pelancaran itu berjaya, ramai orang komen di jawapan itu yang tertulis pada tahun 2009 katakan impian anda sudah terwujud. Haji Hilmi, seronok bila kita dengar rakan kita Zhang Hong berkongsi cerita seolah-olah boleh kita dapat imbau dan juga kita imbas lebih kurang 13 ataupun 14 tahun lalu, yang mana situasi yang sama juga apabila rakyat Malaysia yang pertama, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukor, angkasawan Malaysia yang pertama selamat berlepas ke stesen angkasa antarabangsa menaiki Soyuz TMA-11 itu. Ini sudah tentu kita melihat kejayaan Malaysia yang boleh dikatakan, boleh diiktiraf sebagai menyertai bersama dengan negara maju lain dalam misi penerokaan angkasa lepas. Tetapi untuk waktu ini, Haji Hilmi, mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan perkembangan semasa industri sains angkasa lepas kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebab sebelum ini pun Haji Hilmi pernah katakan kepada saya, kalau diikutkan timeline ataupun aturan masa itu, kalau kita nak bandingkanlah kita dengan Singapura, permulaannya tahun yang sama, tetapi lihat perbandingannya pada waktu ini cukup berbeza. Begitu juga dengan negara-negara lain. Mungkin pada waktu ini berkaitan dengan perkembangan semasa, khususnya bagi pembangunan
pembangunan sains ataupun industri sains angkasa lepas khususnya di Malaysia pada waktu ini, Haji? Kita sama-sama dulu. Kalau saya masih ingat lagi, saya ikuti program Shishe di Universiti of Surrey untuk mula-mula nak tahu macam mana pembikinan sesuatu satelit. Tahun 97, 96 macam tu saya pergi ke Surrey. Pada masa yang sama, tahun yang sama, ada 2 orang dari Singapura, daripada NUS untuk sama-sama. Dia pun tengah nak bangunkan tengah belajar macam mana nak buat satelit dekat Universiti of Surrey. Lepas tu kita buat Tiongsak. Saya tak pergi ke Surrey untuk join program Tiongsak. Lepas tu kita tengok industri tu sampai tahun 2008-2010 terhenti. Sebab kita kalau macam enjin steam tu dah habis dah. Dia dah tak ada pemacu lagi. Kita dah tak ada macam industri sampingan yang untuk pacu kita ke depan. Jadi benda ni semua ada drive dia. Ada yang memacu ke depan. Kalau kita tengok macam di China, kenapa dia nak pergi ke depan? Sebab dia nak membangunkan teknologi. Negara China penuh dengan benda-benda teknologi. Satelit ni satu benda yang kita buat, kita tak boleh repair lagi. Almost impossible to repair. Adalah 2-3 satelit. Macam Palapa dulu pernah di repair. Tapi itu sebelum dia naik ke orbit yang sebenar. Jadi, bila kita nak bangun sesuatu teknologi, kita kena tahu apa yang diperlukan. Sebab teknologi ni bila kita dah letak dekat space, peluang untuk kita repair tu hampir impossible. Jadi ada banyak benda yang kita sebenarnya kita kena bangunkan sekali. Betul kita nak buat ini, tapi nak buat tu ada banyak benda yang kita kena bangunkan. Bila semua benda dah ada, barulah kita boleh ke depan untuk capai sesuatu benda. Jadi apa yang kita bangunkan itulah pengalaman output dia. Jadi kalau kita tak memikirkan ke depan, jadi kita tak dapat bangunkan teknologi sampingan. Ambil contohlah negara-negara yang di sekeliling kita lah. Sekarang ni kalau kita tengok, Vietnam adalah antara negara yang banyak invest, banyak melabur dalam space. Dia pernah bekerjasama dengan Rusia, saya rasa dia pun bekerjasama dengan China juga untuk membangunkan satelit dia. Jadi apa yang sebenarnya dia nak buat dengan dia punya satelit? So kita tengok, dia yang penting di Vietnam adalah pertanian. Jadi dia dah ada satu set macam mana dia nak bangunkan industri pertanian dia. Jadi dia kena tahu weather, kena tahu cuaca, dia nak ramalkan banyak-banyak benda, parameter yang dia nak ramalkan supaya dia bersiap siaga kalau benda ni jadi apa nak buat, benda ni jadi apa nak buat. So dia dah ada benda tu. So dia dah plan apa yang patut dia buat. Jadi dia pun bercadang untuk buat satu satelit remote sensing yang boleh bila benda ni nak jadi dia dah tahu. Jadi dia ada macam-macam. Kalau kat Malaysia contohnya, saya cerita sikit lah. Kalau misal kata macam kita ada masalah dengan pembakaran hutan, pembakaran terbuka, pencemaran alam. Jadi macam mana kalau kita betul-betul nak atasi tu, apa satelit kita nak buat? Kita buat satu remote sensing satelit dengan mungkin far infrared sensor ataupun thermal infrared sensor. Jadi kita boleh tengok hotspot. Dekat mana ada pembakaran, kita boleh tengok kat mana asap, dekat mana tu. Jadi bila kita nak letak satelit tu, nanti ada masalah. Kat Malaysia banyak awan. Jadi macam mana kita nak atasi? Itu satu cabaran lah. Jadi output dia, kita menghasilkan banyak engineer yang tahu macam mana nak buat image processing. So itu sebenarnya yang kita kena fikirkan. Kita dah ada dasar. Sekarang ni tinggal kena ada pemangkin lah untuk kita gerak ke depan. Jadi situasinya dekat Malaysia, macam saya cakap sebelum ni, kita tak ada industri sampingan yang betul-betul membantu.
Zhang Hong tadi ada katakan berkaitan dengan kerjasama lebih kurang ada 17 buah negara pada ketika ini bersetuju untuk bersama dalam program yang dilakukan oleh China pada waktu ini. Tetapi kalau diikutkan seperti yang dimaklumkan pada awal tadi, stesen angkasa China siap sepenuhnya dan bakal beroperasi pada tahun 2022. Mungkin pada waktu ini Zhang Hong boleh kongsikan manfaat yang bakal diperoleh selepas ataupun signifikannya pembinaan satelit oleh China ini yang siap dijadual siap pada tahun 2022, khususnya untuk seluruh umat dan juga seluruh rakyat khususnya di peringkat serantau ini. Ya, sebenarnya saya selalu tengok ada persoalan macam itu, iaitu kita masih ada banyak masalah untuk diselesaikan di negara kita. Macam ada pembasmian kemiskinan dan ada macam sekarang ada masalah COVID-19. Jadi mengapa masih memperuntukkan begitu banyak dana untuk mengadakan itu macam penerbangan angkasa lepas? Nampaknya tidak ada apa boleh dikatakan kesan yang langsung boleh diberikan kepada kehidupan kami. Sebenarnya saya rasa kalau dari banyak teknologi yang dicapai dalam penerbangan angkasa lepas sudah ada banyak yang sudah digunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Macam ambil satu contoh iaitu lamping untuk bayi. Ini sebenarnya dulu justru dikeluarkan untuk angkasawan. Dulu kalau di Amerika Syarikat mereka kalau ambil contoh kali ini, setelah dilancarkan roket di China dan dan hingga mereka bercantum dengan Tianhe-1 di angkasa lepas ini menggunakan waktu iaitu kira-kira 4 atau 5 jam. Ini sudah cukup cepat. Kalau dulu waktunya akan lebih panjang. Bahkan kalau kalau dalam tempoh percubaan, biasanya angkasawan akan berpusing-pusing dia angkasa lepas sepanjang berapa hari sahaja. Dan dalam itu tak ada tandas. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah itu buang air mereka, jadi itulah baru ada lamping. Dan macam kasu kita kalau main bola keranjang, kita ada kasu macam Nike punya, cukup lunak dan memberi perlindungan kepada kaki kami. Sebenarnya ini juga berasal dari teknologi angkasa lepas. Dan dulu kalau kasu yang dibawanya diisi udara untuk menjadikannya lebih lunak untuk angkasawan kalau macam mendarat ke bulan, ini semuanya sekarang sudah digunakan dalam kasu sport yang sekarang dipasarkan di seluruh dunia. Jadi ini dua contoh. Jadi saya rasa ini sebenarnya merupakan satu contoh yang kecil, iaitu kalau perkembangan teknologi angkasa lepas akan membawa banyak dorongan kepada kehidupan kami sehari-hari. Cuma kita mungkin tak tahu dan oleh itulah saya rasa ini merupakan satu keperluan kita terus menggalakkan penerokaan ke angkasa lepas. Dan satu lagi ini juga merupakan ada satu saya rasa fungsi yang amat penting bagi China, iaitu kita mampu itu berdikari dalam sekatan dari sesetengah negara. Ya, kita tahu kalau sebenarnya dulu China banyak kali mau menyertai kerjasama antarabangsa punya. Tapi program ini atau dulu kalau penerbangan angkasa lepas ini didominasikan oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Dan selepas itu kita tengok kalau stesen angkasa lepas Kesatuan Soviet punya pun sudah jatuh. Dan sekarang hanya ada stesen angkasa lepas antarabangsa. Justru ini terkawal oleh Amerika Syarikat. Dia menolak kedatangan China. Jadi dengan keadaan ini, kita dengan kejayaan ini sebenarnya memberikan satu semangat, iaitu kita boleh membangunkan negara kita secara berdikari. Tetapi ada sekatan atau itu tekanan dari antarabangsa punya. Dan kalau pada masa depan kita lihat, kita mengeluarkan lebih banyak negara untuk menyertai kerjasama kami dalam stesen angkasa lepas China punya. Dan kalau lihat berbagai negara sekarang sudah diluluskan program mereka, termasuk Rusia juga, dan juga ada negara-negara Eropah macam Jerman, Perancis, Italia, juga ada negara membangun macam Peru dan Meksiko. Dan saya rasa pada masa depan, Malaysia juga boleh menyertai kerjasama dalam bidang ini. Kerana Malaysia sudah ada
saya rasa sudah ada persiapan. Sudah ada angkasawan yang pernah masuk ke stesen angkasa lepas antarabangsa. Jadi dulu sudah dikatakan iaitu kalau Malaysia sekarang mungkin kurang sedikit bencana untuk terus mengembangkan itu teknologi dalam angkasa lepas. Saya rasa ini justru dalam bidang ini kita kedua negara boleh bekerjasama, saling mendorong dan saling membawa manfaat kepada kedua pihak. Seperti yang dikatakan oleh Zhang Hong sebentar tadi, kita ada peluang untuk merintis kerjasama khususnya dalam pembangunan teknologi sains angkasa lepas ini. Tapi untuk waktu ini, boleh saya nak kembali semula kepada apa yang disebutkan oleh Haji, khususnya melihat kepada dasar angkasa negara NSP 2030. Kalau diikutkan, kalau boleh saya petik daripada apa yang disebutkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, yang mana mensasarkan sekurang-kurangnya 0.3% sumbangan ekonomi boleh dijana melalui sekurang-kurangnya melalui daripada apa yang kita sebut tentang pembangunan satelit ini. Tetapi untuk waktu ini, kita bercakap tentang kepakaran, membina kepakaran, kerana dalam sasaran 0.3% itu setidak-tidaknya sekurang-kurangnya 500 pekerja berkemahiran tinggi berkaitan dengan sains teknologi angkasa ini dapat dilahirkan. Dalam dasar yang Angkasa Negara 2030 turut memberi tumpuan kepada membina kepakaran. Pada waktu ini kita ada lebih kurang dalam 7 tahun lagi menjelang 2030, di mana kesungguhan dan juga komitmen untuk kita melihat tumpuan melahirkan lebih banyak kepakaran dalam bidang ini, Haji. Tu satu soalan yang berat untuk dijawab tu. Sebab dia melibatkan ramai orang lain. Tapi saya suka perkongsian Cik Zhang Hong tadi berkenaan dengan output dia. Macam diapers. Kalau dekat US dulu saya ingat lagi. Contoh yang paling selalu digunakan orange juice lah, Tang. Saya tak tahu kalau kat sini dia ambil serbuk baju dia jadi orange juice. Itu juga sebenarnya dari teknologi space. Kalau kita tengok macam Zhang Hong cakapkan, kenapa kerajaan perlu invest dalam space teknologi? Kita kena betulkan dulu perspektif masyarakat untuk memandang space teknologi ini bukan sesuatu yang membazir duit. Contoh dia macam kita nak bangunkan, saya memang yakin bila China dia nak bangunkan nak cantumkan 2 kapsul, dia mesti ada satu robotic arm yang akan grab dan slowly adapt dan tarik masuk ke dalam, sebab US yang sistem macam tu. Jadi benda ni ada robotic arm. Robotic arm yang dia gunakan benda yang sama, teknologi yang sama, dia gunakan dalam precision surgery. Untuk remote precision surgery. Surgeon boleh ada kat mana-mana, dia boleh buat surgery dekat tempat-tempat lain. Itu sebenarnya teknologi yang terhasil. Kita jangan pandang teknologi space ni untuk menghasilkan engineer je. Banyak benda sebenarnya, macam spacesuit. Kita perlukan orang ahli fizik yang boleh bangunkan sesuatu yang dapat halang radiasi. Kita boleh gunakan benda yang halang radiasi ni untuk juru X-ray dan untuk benda-benda yang lain. Contoh macam kedap udara tapi dekat dalam sejuk. Kalau untuk PPE, orang kat dalam berpeluh-peluh, kita boleh gunakan teknologi yang sama. Tapi selalunya benda-benda yang teknologi macam ini ni tak nampak. Yang nampak kalau space mesti engineering saja. Tapi sebenarnya dia ada banyak benda lain yang kita boleh bangunkan sekali. Pemangkin ni sebenarnya daripada kerajaan. Jadi kalau bolehlah kerajaan dia memikirkan, dia dah ada dasar. Kena ada satu dasar ni sebenarnya satu plan jangka panjang. Jadi dia fikirkan apa sebenarnya dia nak buat. Jadi dia boleh bantulah universiti dengan bagi satu macam suntikan modal lah. Setiap universiti yang ada program ni bagi satu amount of money, beli satellite punya kit. Semua dapat. Lepas tu semua launch satellite. Sekarang ni kalau UITM dia ada dia punya own satellite, dia launch daripada JAXA dari Jepun. Jadi kalau misal kata kita dibagi peluang untuk bekerjasama dengan China, bila China nak hantar
nak hantar nak hantar satelit ke space. Semua universiti, contoh ada 5-6 universiti dekat Malaysia yang ada program aerospace, dibagi kit ni, semua buat sendiri, launchkan. Kita tengok apa dapatan-dapatan daripada satelit yang dihantarkan. Tadi Zhang Hong pun ada mengatakan tentang bagaimana China membuka pintu bagi negara-negara lain untuk menyertai kerjasama dalam melihat kepada bidang sains angkasa ini dan juga lebih kurang berkaitan dengan program pelbagai eksperimen saintifik berkaitan dengan sains angkasa yang dibangunkan oleh China. Tapi untuk waktu ini, mungkin boleh dirangkumkan dalam seminit 2 minit yang akhir ini, apa peluang nanti bila mana kita melihat kepada hasil kerjasama yang boleh dirintis baik Malaysia untuk negara-negara yang maju termasuklah China dalam kita melihat kepada pembangunan secara keseluruhannya, pembangunan sains angkasa ini, Haji? Okey, macam Zhang Hong cakap tadi, Malaysia dia dah mula awal. Kita memang mengaku kita dah mula awal, kita dah ada. Jadi kalau kita dibagi bekerjasama dengan China, kita boleh bangunkan banyak benda yang dari segi pertanian, remote sensing. Kalau kita tak dapat lancarkan satelit kita, ambil image daripada bila dia lalu dekat situ tu, kita boleh attachkan kamera untuk menganalisa setiap kali satelit tu lalu dekat Malaysia. Kita boleh tahu tanah mana subur, hotspot dan beberapa benda lain lah, meteorologi. Walaupun kita ada NOAA, tapi peredaran awan kita boleh tengok. Ada banyak-banyak benda lain yang kalau kita nak bangunkan sekali lah, kalau dengan China, kita dibagi peluang, kita boleh buat macam-macam eksperimen. Contoh dia, kalau kita nak tahu superconductor, sebab dekat atas tu terlampau sejuk. Jadi superconductor nak sejuk. Jadi kita tengok dia punya macam mana conductivity sesuatu superconductor tu. Kalau kita kena tengok kat space ni, dia suhu dia terlampau sejuk, lepas tu pressure tu terlampau rendah. Dia almost vacuum, lepas tu temperature dia very very low. Dia lebih kurang minus 180 degree Celsius. Jadi dia sejuk, jadi dia boleh ada superconductor, kita boleh tengok macam-macam, kita boleh buat macam-macam eksperimen. Disebabkan keadaan di sana tu zero gravity. Itu je lah saya punya pandangan. Okey, baik, terima kasih kepada Haji Hilmi Haji Sanusi. Haji Hilmi adalah pensyarah kanan daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina daripada UKM dan Haji Hilmi juga adalah fellow bersekutu dari Pusat Sains Angkasa Institut Perubahan Iklim UKM, dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Seperti biasalah, Zhang Hong adalah rakan wartawan daripada Radio Antarabangsa China yang pada minggu ini kita melihat kepada perkembangan industri sains angkasa lepas di peringkat serantau. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.